Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala titah perintahnya, menjarakkan segala larangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sabdanya at-taqwa hahuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut takwa, dia mengisyaratkan tangannya kepada dadanya yang menggambarkan bahawa takwa adalah amalan hati. Tetapi dizahirkan dengan perlakuan-perlakuan, melalui ucapan-ucapan, melalui keadaan dan hal seseorang, menggambarkan ia sebagai orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tak kala dunia menghadapi isu yang di luar kotak pemikiran. Bayangkan 2019, pada tahun 2019 yang lalu, dunia dikejutkan dengan COVID yang sangkaan pakar-pakar dan keseluruhannya adalah sedikit. Tetapi hanya mengambil masa yang amat singkat, akhirnya semua sistem berada dalam keadaan yang cukup mencabar. Tidak pernah terbayang dan difikirkan bagaimana kapal terbang terpaksa dihentikan, kilang terpaksa dihentikan, hotel-hotel tiada lagi penghuni. Begitu juga gerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat seolah-olah terpana. Ini di luar jangkaan dan jangkauan manusia. Tapi itulah Allah. Apabila menghendak sesuatu dengan kun fayakun, dengan hanya kun maka jadilah. Maka di sinilah bila mana manusia seolah-olah menguasai keseluruhannya, tetapi dengan satu virus yang amat kecil boleh menggerhanakan kehidupan manusia. Kematian entah berapa juta sekarang, penyakit puluhan juta, dan angka-angka menggerungkan keseluruhannya. Justru di mana dalam keadaan seperti itu, manusia telah diajar dengan cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Adanya ikhtiar. Penyakit jangan dibiarkan. Mesti kita melakukan sesuatu. Mengimbas sejarah yang panjang, sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada mutaakhir ini. Penyakit ini kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, penyakit yang sifatnya seseorang sahaja. Penyakit yang kita anggap ia bukan wabak, maka penyakit ini cara pengubatannya biasanya amat mudah. Tetapi yang kedua, apabila disebut wabak yang membawa kepada pandemik, maka di sinilah Allah uji manusia. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu kisah taun,
bagaimana fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka kekal di rumah atau di tempat masing-masing. Hal ini diiyakan dan disebut oleh Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang sahih, yang mana bila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pada zaman khalifahnya yang memegang tampuk kuasa pada 13 Hijrah berakhir 23 Hijrah selama 10 tahun. Sayyidina Umar telah pergi sampai ke Syam, dalam mana tentera Islam dapat membuka banyak kota-kota, telah menghancurkan dan meleburkan Empire Parsi, telah merebehkan sayap kemegahan Rom, sehingga Herakla terpaksa keluar daripada kota Syam seraya berkata, "Salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa'a ba'dah." Bila melihat kemarahan tentera Islam yang cukup luar biasa, tiba-tiba satu berita yang amat mengejutkan berlaku. Dalam perjalanan tersebut, berhampiran dengan Jordan, ada satu kawasan yang dipanggil sebagai Amawas. Kawasan ini telah dilanda wabak yang cukup dahsyat dan dikatakan mengorbankan hampir 25,000 termasuk para sahabat yang kanan, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tiba-tiba bila Sayyidina Umar dengar macam itu, Sayyidina Umar tak jadi masuk bila dengar wabak. Lalu Abu Ubaidah berkata, "Ya Amirul Mukminin, atafirru min qada'illah?" Wahai Amirul Mukminin, adakah kamu takut kepada qada Allah? Sayyidina Umar kata, "Alangkah baiknya bukan kamu yang berkata." Lalu dia memberi satu kaedah yang luar biasa berdasarkan ilham Rabbani daripada Tuhan. Sayyidina Umar ini dianggap sebagai rajulun muhdas, maknanya seorang yang barang cakapannya, tindakannya terkadang-kadang amat banyak mendapat ilham petunjuk ilahi. Itulah sifat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, "Afirru min qada'illah ila qadari." Aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya. Lalu dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf menyatakan, "Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," dalam hadis yang masyhur, termasuk Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, "Jika sekiranya kamu mendengar satu kawasan itu terdapatnya penyakit taun, orang lain jangan masuk, mereka jangan keluar." Dalam istilah moden quarantine yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai Al-Hajarus Sihhi, ataupun kita kata sekatan kesihatan. Bahkan diperkukuhkan lagi dalam satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari menyebut, orang yang duduk di rumah sabar dalam situasi ketika wabak dan pandemik yang melanda, maka berlaku kematian, ia dianggap sebagai mati syahid dengan beberapa syarat-syarat. Mestilah orang tu orang Islam, orang yang soleh, yang baik, yang beramal dan seumpamanya. Sidang hadirin Jumaat yang saya kasihi sekalian, dalam hal ini kita akan dapati bahawa ramai di kalangan kita memikirkan berkenaan cara alternatif jawapan ubatannya. Sama ada dengan cara seperti mana kita kata kita kuarantin, tetapi di sana ada cubaan-cubaan yang Islam mengiyakannya dan Islam tidak kata ianya salah. Seperti cubaan dengan memberi satu imunisasi yang kuat pada tubuh melalui vaksin. Dan sejarah vaksin ini adalah satu sejarah yang panjang, yang kalau kita baca dalam sejarah yang panjang,
Bahkan di kalangan para ulama zaman dahulu telah mengemukakan cara-caranya berdasarkan cara sesuai dengan zamannya. Begitu juga dengan pandangan-pandangan mereka yang moden. Maka vaksin ini telah dikaji dan diuji, dan kalau kita tengok kesannya adalah cukup memberi baik apabila ianya kena pada seseorang berdasarkan kepada apa yang berlaku pada tubuh seseorang dan uji kaji yang diiakan. Oleh kerana itu, bila mana isu ini timbul, maka timbullah bagaimana para ulama zaman dahulu telah berbincang. Perbincangan pertama, apakah merawat ini perlu atau tidak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membahagi kepada 2 atau 3 jawapan. Jawapan yang pertama, tak perlu kerana bergantung pada qada Allah. Jawapan yang kedua menyatakan perlu kerana ia adalah salah satu daripada ikhtiar. Jawapan yang ketiga adalah wajib, tak kala manusia lemah untuk meyakini, tetapi dia tidak boleh, bahkan dia akan memberi satu gambaran silap dan salah terhadap agama Allah. Ini dibahaskan oleh para ulama. Begitu juga berkenaan dengan vaksin yang timbul ini. Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan sudah puluhan kali dalam fatwanya telah menyebut satu persatu berkenaan vaksin. Yang sama ada rubellanya, begitu juga campaknya. Pelbagai jenis vaksin telah ditunjukkan dan telah diamalkan. Bukan di peringkat kita, tapi diiakan, bahkan digalakkan oleh WHO. Bercakap tentang COVID-19 ini, maka kita tengok negara-negara cuba untuk berlumba-lumba mencipta vaksin. Kami cuba memahami akan vaksin ini dan telah mengadakan satu persidangan muzakarah fatwa khas di Malaysia dengan mendapat gambaran daripada ahlul ikhtisas, iaitu pakar-pakar farmasi, perubatan dan yang terkait dengannya. Daripada dapatan itu, berdasarkan satu kaedah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih, menghukum sesuatu berdasarkan cabangan daripada gambaran yang jelas. Maka keputusan kita ambil bahawa penggunaan vaksin COVID-19 adalah dibolehkan, bahkan menjadi kewajipan, tak kala pemerintah ulil amri telah menentukan mereka yang perlu diambilnya. Pandangan ini selaras dengan pandangan pelbagai tokoh. Tak cukup dengan itu, saya mengambil satu inisiatif yang jauh ke depan, iaitu menghantar surat kepada tokoh-tokoh ilmuwan dunia yang terkait dengan ulama dan badan-badan berautoriti dunia, dengan khusus dijawab bagi pihak mereka untuk kami dan dihantar kepada kami. Antaranya Syekhul Azhar melalui institusi fatwa Azhar rasmi. Antaranya yang terbaru Darul Ifta Al-Misriyah yang diketuai oleh muftinya Allamah Dr. Syauqi Allam. Antaranya seorang ulama yang masyhur, Syekh Abdullah bin Bayyah, melalui pendapat pribadinya dan juga pendapat yang telah difatwakan oleh UAE, iaitu Imarat Al-Muttahidah. Semuanya itu menjurus kepada bahawa perlunya vaksin. Dan pendapat ini saya terima daripada MUI Indonesia. Begitu juga daripada beberapa tokoh seperti Az-Zuhaili, Muhammad Az-Zuhaili, seorang pensyarah di Asy-Syariqah, yang juga mewakili daripada himpunan Liga Ulama daripada Eropah, yang mana semuanya bersetuju ke arah itu. Majma' Fiqh Islami juga tidak terkecuali dengan fatwa-fatwa yang sebelum daripada ini
menunjukkan hukum ke arah itu. Justru saya tidaklah memanjangkan tentang kefatwaan, begitu juga hukum hakam, tetapi untuk mendapatkan penjelasan yang seterbaiknya, kami telah mengambil satu inisiatif. Pertama, memberi satu kefahaman berkenaan dengan hukum pengambilan vaksin COVID-19 dan permasalahannya. Maka kami telah jawab dalam buku kami Al-Bayan satu persatu. Walaupun ringkas tapi tuntas insya-Allah. Keduanya, cuba meneliti kefahaman masyarakat, begitu juga apa yang menjadi keraguannya. Maka kami kemukakan dalam buku kami isu dan persoalan vaksin COVID-19. Inilah jawapannya. Kedua-dua ini insya-Allah sidang Jumaat boleh ambil selepas solat nanti di luar sana nanti. Apa yang saya nak nyatakan di sini adalah isu seperti ini kita akan cuba memberi kefahaman dan pencerahan dengan sebaiknya. Dan sesuatu hukum yang kita putuskan tidak ada kena-mengena untuk kepentingan peribadi, tetapi lebih kepada maslahat umum, dan itulah yang disebut dalam kaedah tanggungjawab imam atau pemerintah yang disebut sebagai tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Segala tindakan pemerintah terhadap rakyat mesti diikat dengan maslahah. Maslahah yang muktabarah, maslahat yang diiktiraf, dan itulah yang kita lakukan. Sesungguhnya pada hari yang mulia ini juga saya merasa syukur kepada Allah kerana kita dapat mengadakan solat Jumaat kali pertamanya di MITI pada hari ini. Suka saya nyatakan beberapa tahun dulu satu fatwa daripada pejabat mufti wilayah telah kita kemukakan, iaitu boleh salat sunat tahiyatul masjid kepada surau Jumaat, surau yang kita lakukan untuk salat Jumaat, dan fatwa tersebut masih terpakai dan itulah yang kita amalkan. Semoga penjelasan seperti ini memberi semangat kepada kita, dan marilah sama-sama kita sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan hidup dunia, seterusnya berlangsung ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mafhumnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang benar-benar beriman, mereka yang beramal dengan amalan saleh sebanyak-banyaknya, mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka yang saling pesan dan memesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيّ بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا kebadulia maha mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kazalika kebadulia maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Aziza Amina Maimunah Iskandariyah bintil marhum al-mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar al-Haj Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainan sakha'an rakha'an dara adlin wa imanin wa amnin wa aman wa saira biladil muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur man nasara ad-din wa khzul man khazal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتها ويسرتها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون